Baik, Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar dan juga Intan. Selamat pagi. Baik, selamat pagi juga. Dan juga Majdi, kita ni diberi cabaran ni di pagi ni dari penerbit untuk mengungsikan pantun, berjual dan membeli pantun ni. Jadi sama-samalah kita ni menyahut cabaran berkenaan, kerana itulah kita sebagai belia perlu sentiasa positif dan juga sentiasa cuba untuk melangkahi cabaran tersebut. Jadi Majdi bersedia, kami berikan ruang hingga ke hujung pemberian maklumat berkenaan dari Majdi ya. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Silakan Amar. Pantunnya dijual begini ya. Berjalan ke Tutong membeli surat kabar. Apa? Okey, berjalan ke Tutong membeli surat kabar. Telefon berbunyi, berhenti kita ke tepi. Dan rakan segas Majdi, apa kabar? Bah, bila membawa hiking ni? InsyaAllah saya akan balasnya lah di akhir pertemuan, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Saya fikir tarikh dulu bila akan bawa hiking. Silakan Majdi dengan perkongsiannya. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua lagi menerusi siaran lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk memberikan antara makluman-makluman yang ada dimuatkan untuk edisi pagi ini. Dan terlebih dahulu ingin saya kongsikan mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang mana ianya diteruskan lagi pada hari ini sehingga hari Khamis 20 Ogos 2020 yang akan melibatkan di sebahagian Kampung Binutan dan Kampung Kerancing dan kawasan sekitarnya. Dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kawat atas volten tinggi di kawasan berkenaan. Penutupan sementara ini akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Jadi harap maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terlibat atas penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini sehingga hari Khamis 20 Ogos 2020. Dan untuk seterusnya mari kita saksikan bersama pula bahan yang kami sediakan untuk tontonan Auda pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk bahan kali ini saya akan membuat pendekatan bersama Yang Mulia Haji Moksin Haji Abdul Kadir, iaitu seorang tokoh sastrawan di daerah Tutong ini, yang mana beliau merupakan penerima The Southeast Asia Right Award pada tahun 2007. Saya akan membuat pendekatan bersama beliau dan kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai dan kepribadian beliau dan keterlibatan beliau dalam bidang sastrawan ini. Dan untuk itu Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Dilahirkan pada 20 Oktober 1937 di Kampung Tanjung Maya, Tutong, beliau yang telah berkecimpung selama lebih daripada 60 tahun di dalam bidang penulisan sastra kreatif semenjak dari tahun 50-an lagi telah menukilkan ribuan puisi daripada pelbagai genre dan telah menghasilkan beberapa antologi puisi sama ada secara bersama atau persorangan dengan menggunakan nama pena Kemanis dan pernah diterbitkan serta disiarkan oleh beberapa agensi kerajaan dan media massa di negara ini. Bermulanya beliau meminati dalam bidang ini ialah pada tahun 1956, iaitu ketika menjadi seorang guru pelatih, dan penulisan beliau pada ketika itu adalah khusus kepada genre sajak, cerpen, esei dan kritikan sastra. Setelah lebih 50 tahun mengabadikan diri di dalam penulisan puisi, pada tahun 2007, beliau telah menerima anugerah yang berprestij daripada kerajaan Thailand, iaitu The Southeast Asian Writers Award atau Anugerah Penulisan Asia Tenggara, sebuah anugerah yang memberikan pengiktirafan kepada tokoh-tokoh penulisan yang terkemuka di negara ASEAN sebagai pendorong kepada para sastrawan untuk memajukan hasil kesusastraan dan mewujudkan persefahaman antarabangsa dalam kalangan masyarakat dari pelbagai latar belakang sosial dan kebudayaan. Sebenarnya saya menulis puisi. Mula-mula saya menulis puisi, kemudian menulis cerpen. Ada beberapa tahun saya menulis cerpen dalam tahun 50, tahun 60 lebih, 61, 62, 63, sampai tahun 70-an saya menulis cerpen bersama-sama dengan menulis sajak.
Akhirnya saya tinggalkan, saya menulis cerpen. Saya terus maju menulis sajak, menulis puisi sampailah sekarang ini. Ini pun hasil dan pergaulan saya dengan penulis-penulis yang veteran waktu-waktu. Banyak yang sudah meninggal, umpamanya Pangeran Setia Negara, Pangeran Muhammad Yusuf, Yura Halim, dan lain-lain kawan-kawan yang lain menulis puisi. Jadi sampai sekarang ini saya masih menulis puisi selama kurang lebih hampir 60 tahun. Banyak orang bercakap kepada saya, mengajukan pertanyaan. Sejak saya menulis puisi dalam bidang sastra ini, menceburkan diri dalam bidang sastra lebih 50 tahun, hampir 3 suku hayat saya berkecimpung dalam bidang sastra. Jadi banyak orang bertanya, untuk apa saya menulis puisi, menulis sastra sampai ke akhir hayat? Ya, tentulah orang memikirkan bahwa untuk membangun negara ini hanya ekonomi. Ekonomi yang selalunya untuk membangun negara. Tapi sebenarnya bukan saja ekonomi dan lain sebagainya untuk membangun negara dan bangsa ini. Dalam bidang puisi, dalam bidang sastra khususnya pun berperanan untuk membangun negara. Mengapa saya bercakap macam itu? Sebab sastra ini ialah bahasa. Bahasa yang kita gunakan berkomunikasi antara manusia dengan manusia. Dan kalau kita melihat, kalau ekonomi macam ini bidangnya untuk membangun negara, tetapi bidang sastra macam ini untuk membangun negara. Selalunya dalam bidang sastra ini ialah kejiwaan, perasaan, semangat dan lain sebagainya. Macam ada saya cakapkan bahwa sastra ini macam air. Macam air, kalau kita tanam pokok, bubuh baja, dia akan subur. Tetapi kalau tidak disiram dengan air, dia akan mati dan layu. Macam itu juga bangsa, negara, kalau tidak ditiup, disiram dengan perasaan, dengan semangat, kejiwaan, ia akan layu. Jadi air yang menyiramkan itu ialah sastra. Sastra memberi semangat kita untuk berjuang, untuk mempertahankan bangsa dan negara. Inilah peranan sastra. Selama lebih 60 tahun beliau bergiat sebagai seorang penyair. Beliau telah banyak menggarap dan melakar pelbagai warna isu kehidupan manusia dalam karya sastra, khususnya dalam genre puisi. Dan untuk mencapai sesuatu kedudukan yang tinggi dalam penciptaan karya-karya puisi atau yang seumpamanya adalah melalui pembacaan buku-buku ilmiah. Ini selalu orang bercakap pada akhir-akhir ini bahwa setengah orang kurang meminati bukan saja dalam bidang sastra, tetapi dalam bidang pembacaan. Apa juga ilmu yang ada dalam buku, kurang membaca. Masih menggunakan teknologi sekarang ini. Karena teknologi sekarang ini canggih, jadi buku ini sudah diketepikan. Sedangkan zaman-zaman saya, angkatan-angkatan saya, orang-orang lama macam saya, buku ialah berperanan penting untuk menajamkan pemikiran, semangat dan lain sebagainya untuk membangunkan bangsa, membangunkan negara. Nah, inilah semangat. Banyak puisi-puisi yang saya tulis berbagai-bagai, baik dalam bidang politik, baik dalam bidang kebudayaan,
dia bidang sastra itu sendiri. Kemudian dalam bidang ekonomi, saya banyak menulis. Jadi inilah peranan saya sebagai seorang penulis atau seorang sastrawan, ialah melebarluaskan pemahaman seseorang manusia itu. Kunci yang besar sekali ialah membaca. Banyak membaca. Itu bagi saya untuk mencapai tahap yang lebih baik dalam bidang sastra ialah membaca. Anda sendiri melihat buku-buku saya beribu-ribu, 200 kita baca. Baca bukan saja buku novel, bukan saja majalah, tetapi surat khabar dan lain sebagainya yang berupa buku kita baca. Jangan, ini setengah orang zaman sekarang ini kurang membaca. Jadi untuk kita menajamkan ilmu kita seimbang dengan keadaan zaman sekarang ini, zaman ilmu dan teknologi, ya membaca. Pengalaman beliau menjadi seorang guru selama 38 tahun mengutuhkan lagi kepribadian beliau sebagai seorang tokoh sastrawan yang komited untuk terus bergiat aktif dalam membangun anak bangsa melalui penyebaran dan perkongsian ilmu menerusi penulisan sastra kreatif. Ya udah, inilah antara catatan Cikgu Haji, catatan puisi ni dari tahun 50-an sehinggalah masa ini. Kira-kira sudah 60 lebih tahun Cikgu melibatkan diri dalam penulisan puisi ni, Cikgu Haji. Dan kita sebenarnya berbangga dengan adanya tokoh sastrawan di negara ini. Dapatlah Cikgu Haji berkongsi pengetahuan melalui penulisan ataupun berkarya menerusi penulisan puisi. Dan insya-Allah mudah-mudahan bahan ini akan dapat menaikkan semangat kita ni, terutama kepada auda yang juga meminati dalam ilmu pembacaan ataupun dalam ilmu kesastrawan. Dan insya-Allah kita akan bersua lagi dengan keluaran. Dan untuk itu, sekian, jumpa lagi.